Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahul azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan katakanlah perkataan yang tepat, benar dalam segala perkara. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, supaya dia memberi taufik dengan menjayakan amal-amal kamu dan mengampunkan dosa-dosa kamu. Wa man yuti'illaha wa rasulahu, dan ingatlah, sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, sesungguhnya dia telah berjaya mencapai sebesar-besar kejayaan. Ayat menyeru orang mukmin supaya mereka bertakwa kepada Allah dan bercakap benar. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Hanya orang yang beriman saja sedia bertakwa kepada Allah. Jika tidak orang yang beriman, maka siapa lagi yang boleh bertakwa kepada Allah? Dan yang kedua, selepas bertakwa, cakaplah ucapan yang lurus, betul. Pertama sekali, iman. Seruan kepada orang yang beriman. Kemudian seruan itu, seruan kepada orang beriman, dua perkara disuruh mereka selepas beriman, iaitu bertakwa kepada Allah. Apabila kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita beriman kepada semua sifatnya. Sifat-sifat Allah, Ar-Rahman yang maha pengasih, maha penyayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Raziq yang memberi rezeki, Al-Wahhab yang memberi, Al-Ghafur yang maha pengampun, Al-Afu, Ar-Raufur Rahim yang maha pengasih, yang lemah lembut, Al-Latif yang lemah lembut. Semua sekali sifat-sifat Allah yang 99 itu, dengan sendirinya kita beriman setelah kita mengaku amantu billah, aku beriman kepada Allah. Oleh yang demikian, apabila kita beriman kepada Allah dan kita bertakwa kepadanya, salah satu daripada tuntutan atas nama takwa ialah bercakap lurus. Bercakap lurus artinya kita bercakap apa yang kita buat, apa yang kita cakap. Pertama, kita tidak berdusta pada apa yang kita cakap, itu qaulan sadida. Kita tidak membuat tuduhan melulu tanpa sebarang bukti, kita tidak buat. Kita tidak lakukan begitu, sebab itu tidak lurus. Lurus ataupun tidak lurus, prinsipnya ialah halal dan haram batasnya. Ini hadza halal wa hadza haram. Ini halal dan ini haram. Peraturan itu mesti diikuti atas nama kita iman, atas nama kita beriman kepada Allah yang nama-namanya itu, yang nama yang bersifat dengan 99 sekurang-kurangnya. Yang 99 itu kita beriman sepenuh kepadanya. Jadi apabila kita beriman kepada Allah, antara sifat Allah al-adlu, maha adil. Maha adil. Tuntutan adil ini mahulah kita supaya bercakap lurus, tidak berdusta. Apabila kita cakap, mengapa harus kita berdusta sedang kita beriman kepada Allah yang maha adil? Tuhan akan memberi balasan kepada sesiapa yang bercakap lurus, siapa yang bercakap betul, tidak berdusta dengan apa yang dia cakap. Tunggu balasan Allah yang maha adil terhadapnya. Sebaliknya juga, jika mereka tidak lurus dalam ucapannya, mereka berdusta, atau mereka hanya cakap saja tapi tidak berbuat sesuatu dengan apa yang mereka cakap, maka pada ketika itu balasan buruk juga sedang menunggu mereka. Ini sesuatu yang ditakuti pada hakikatnya. Tuntutan supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa ini artinya kita memelihara sempadan larangan halal dan haram. Itu maknanya takwa.
Takwa. Semua perkara sebenarnya jika tidak diikuti dengan takwa kepada Allah, dia tidak memberi apa-apa makna. Iman kepada Allah adalah ada takwa padanya. Apa makna kita beriman kepada Allah tapi kita tidak percaya kepada Allah yang Maha Adil? Kita tidak percaya kepada Allah yang Maha Pengampun, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tidak percaya maknanya tidak ada takwa. Iman kepada Allah tidak memberi sebarang arti. Di dalam Al-Quran kebanyakan perintah. Apabila diperintah sesuatu, hendaklah kita sampai kepada matlamatnya takwa. Kita baca sajalah ayat puasa sebagai contoh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Puasa mudah saja. Mudah saja, kita tak buat, tak makan, tak minum. Kita tidak tak makan, tak minum, tidak bercakap dusta ataupun tidak bercakap. Puasa juga tak cakap. Menjauhi perkara yang haram. Itu maknanya puasa. Walaupun mudahnya puasa, tak makan, tak minum, tetapi hendaklah sampai kepada matlamatnya, iaitu takwa. Artinya tidak makan, dia mempunyai erti padanya. Tidak makan, tidak minum, satu jalan ke arah penjernihan hati, penjernihan jiwa, hati rohani kita. Bila tidak makan, dia boleh jernih. Jernih salah satu daripadanya barangkali dengan sebab dia tak makan, dia tak minum, dia merasai penat, kepenatan berpuasa. Dia akan menyedari dengan kepenatan berpuasa bahawa orang lain juga penat berpuasa, orang lain juga lapar. Ada orang lain berpuasa setahun, berpuasa sepanjang hidup, kerana rezekinya tidak begitu murah, tidak diberi Allah begitu. Kalau mereka berpuasa setahun, 2 tahun, sepanjang hidup, maka kita merasa puasa satu hari saja begitu sekali penatnya, rohani kita akan menjadi jernih, akan terasa untuk membantu orang yang kurang upaya, orang yang kurang rezeki, orang yang lemah dan sebagainya. Akan sampai begitu. Jika begitu keadaannya, maka kita akan sampailah kepada tahap takwa. Jadi kalau begitu matlamat bulan puasa, ataupun orang cakap bulan puasa yang mempromosikan berbagai-bagai jenis hidangan dalam bulan puasa ini, kau tak pernah dengar nama pun datang mari. Sebenarnya tidak betul. Dalam bulan puasa orang mahukan perbelanjaan lebih dalam bulan puasa ni. Sebab apa? Bulan puasa aneh sebenarnya. Dalam bulan puasa belanja lebih. Mengapa dah tak makan, tak minum, belanja lebih apa? Masa malam ni nak jamu selera. Sudah bertentangan dengan tuntutan puasa. Boleh jadi penghalang kepada kita untuk sampai pada matlamat takwa. Dan biasanya perintah bertakwa ini datangnya selepas daripada satu perintah yang menyuruh kita suruh semayang, suruh puasa, suruh zakat, suruh haji dan sebagainya. Ini matlamatnya ialah takwa. Kemudiannya waqulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Nescaya Allah memperbaiki segala amalan kamu. Perbaiki. Makna yang pertama, yuslih lakum a'malakum. Amalan kita tidak akan menjadi salih. Apabila amal tidak menjadi salih, maka jalan ke syurga terhalang. Sebab jalan ke syurga ini ialah amal salih, bukan setakat amal saja, mesti salih. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya yang beriman dan beramal salih dijadikan bagi mereka syurga al-firdaus sebagai tempat tinggal. Syurga amal salih. Kemudiannya takwa di sini, takwa dan bercakap lurus boleh memperbaiki amalan kamu. Boleh jadi amalan kita yang kita lakukan, sedekah kita, zikir kita, solat sunat kita, tarawih kita, tahajud kita, ada kekurangan di sana sini. Tak khusyuk dalam semayang
Semayang terawih duduk fikir-fikir pulaknya, lamanya semayang. Pukul 10 dah, baru boleh 6 rakaat baru. Umpamanya pukul 10.30 tak siap ni. Kalau macam ni bacaan ini mengelama dalam fikiran kita apa yang boleh mengurangkan pahala amal. Jadi kalau begitu pahala amalan yang kurang lengkap, yang kurang sempurna, boleh disempurnakan pula, akan jadi sempurna dengan sendirinya apabila kita bertakwa kepada Allah pada tempat-tempat lain. Kita kembali bertakwa kepada Allah. Amalan yang telah lalu, yang seminggu 2 minggu lepas, yang tak sempurna, akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sendirinya. Amalan ini macam makanan juga sebenarnya. Amalan perlu seimbang. Makanan kita juga perlu seimbang. Semua orang tahu macam tu. Bila diseimbangkan makanan, dia ada tolong-menolong antara satu dengan lain. Yang tak lengkap pada makanan itu, dia lekat pada satu makanan yang lain, pada buah-buahan, pada minuman dan sebagainya, boleh sempurna, menyempurnakan. Itu namanya seimbang. Amalan juga perlu seimbang, sebab dia akan menyempurnakan amalan-amalan yang tidak sempurna, melengkapkan amalan-amalan yang kurang lengkap. Jadi dengan itu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum, akan menyempurnakan amalan kamu. Aslaha yuslihu maknanya baik pulih. Rumah kita kadang-kadang kita lihatnya dia nak runtuh, sebabnya tiang sananya patah, dia di sini buruk, yang bilik air pula bocor dan banyak lagi. Semuanya ini memerlukan namanya islah. Islah maknanya baik pulih. Kita cat semula, kita baiki mana-mana yang rusak. Amalan kita perlu diperbaiki mana-mana yang rusak. Tidak bermakna kita qadha semula, tidak. Qadha itu qadha, tapi islah, perbetulkan. Semayang tadi ada benda yang tak kena, umpamanya takwa, sedekah, zikir dan sebagainya, dia akan membantu amalan-amalan yang rusak. Itu satu perkara. Yang kedua, yuslih lakum a'malakum, maknanya akan menjadi amalan salih bagi kamu. Ittaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah, dan cakaplah cakapan yang lurus. Bercakap saja banyak yang tak lurus. Cakap bola puasa pun berbohong, umpamanya berjanji tak tempat, suruh orang tapi tak buat, suruh orang semayang tapi kita tidak. Misalnya, ini perkataan yang tidak lurus. Amalannya tidak akan menjadi salih. Tapi amalan akan menjadi salih apabila ucapan ini lurus. Oleh itu, Imam Nawawi rahmatullahi alaihi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, dia kata setiap orang sebelum cakap, fikir-fikir dulu. Ada faedah tak ada faedah kepada orang dan kepada diri sendiri? Ada faedah tak? Tak ada faedah. Nak cakap saja kita pun tak pernah buat. Diam lebih baik. As-sukutu khairun minal kalam. Cakap adalah lebih baik daripada diam, lebih baik daripada bercakap. Lebih baik sebab tidak sadi. Jadi kalau itu kita dipikir-pikirkan, maka kita bercakap adalah lebih baik daripada tidak baik. Kerana ini amal ma'ruf dan nahi munkar. Cakaplah. Tapi setiap orang yang bercakap bertanggungjawab pula dengan apa yang dicakap, sama ada dia mengamalkan apa yang dicakap ataupun tidak. Satu tanggungjawab lain akan dipertanggungjawabkan dan ada balasannya, sama ada baik atau buruk. Balasan Allah tetap adil. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Seorang yang percaya kepada bahaya yang ada dalam rumahnya, dia bertindak segera untuk mengatasi segala bala yang akan menimpa. Kaedahnya begitu. Seorang yang beriman kepada, percaya kepada bahaya kebakaran, dalam dapur gasnya bocor dalam rumah dia, katakan begitu, tidak ada masa lagi untuk dia bermain dalam rumah. Kalau dia bermain dalam rumah, artinya dia tidak percaya. Kebakaran boleh berlaku pada bila-bila masa saja dan boleh membunuhnya. Hendaklah segera mengatasinya. Itu orang yang beriman. Tapi orang yang beriman kepada pentingnya takwa kepada Allah dan bercakap lurus ini penting, dia tidak akan melakukan perkara yang boleh membawanya kepada bercakap dusta. Sebenarnya bercakap dusta ini sebenarnya bermula tidak dusta, tapi bermula dengan mukaddimahnya yang lain.
Mukaddimah, dia suka berhutang. Dia tahu dia susah bayar. Ya, jangan berhutang kalau kita susah bayar dan kita nak cakap bohong. Selepas itu kita menghilangkan diri. Jangan berhutang. Ubatnya di situ. Sebab kalau berhutang, maka kita akan bercakap salah, kita berdusta. Bila berdusta, kita macam-macam lagi melakukan perkara-perkara yang mungkar. Seterusnya, yuslih lakum a'malakum, Allah akan membetulkan segala amalan kamu. Bila bertakwa dan bercakap lurus, membetulkan, menjadi salih segala amalan yang kita lakukan sebelum ini yang tidak dikategorikan sebagai salih. Semua yang tidak salih itu jadi salih habis. Bila ada dua perkara ni, takwa dan perkataan yang lurus. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampunkan dosa kamu. Dosa kamu akan diampun semua sekali. Ini bukan main-main untuk menghapuskan dosa, mengampunkan dosa. Dia ada jalannya. Jalannya membersihkan diri terlebih dahulu. Seorang yang melakukan, seorang yang kotor tu bukan pergi mandi, bersih, sabun badan, bersih, barulah boleh masuk dalam masyarakat, boleh masuk bercampur dengan orang. Tapi kalau badan kotor, bau pun hangit, jadi macam mana nak masuk? Tak boleh masuk. Rohani kita juga sebenarnya kita perlu bersihkan. Pertama sekali bertaubat, cari jalan-jalan yang boleh mengampunkan dosa, antaranya amal saleh. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, inilah dia takwanya. Ini takwa yang diperintah dahulu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Apa dia taqullah? Bertakwalah kamu kepada Allah. Ditafsirkan, wa man yuti'illaha wa rasulahu, sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Ataupun kan dia kata macam ni, Quran kata wa man yattaqillaha faqad faza fawzan azima. Boleh juga dia kata macam tu pun, tapi masih lagi tergantung apa itu takwa. Tanya pula takwa, selesai di sini, wa man yuti'illaha wa rasulahu, siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, yakni orang yang bertakwa, faqad faza fawzan azima, maka sesungguhnya dia telah berjaya mencapai sebesar-besar kejayaan. Tak disebut kejayaan itu apa benda, tak disebut. Percayalah Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kaya, jadi tidak berhajat kepada mana-mana makhluknya. Dia Maha Kaya. Kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terbatas. Orang yang kaya biasanya dia tidak cakap saja, tak cakap malu orang kaya, tapi dia bercakap banyak, ada upahnya, kamunya ada ganjarannya, apanya. Dia orang kaya, tiba-tibanya kita selesaikan apa yang sepatutnya kita lakukan, tak ada ganjaran apa-apa, bohong orang kaya ni. Tak ada macam tu. Allah Subhanahu wa ta'ala apabila menyatakan kejayaan yang sangat besar, apalagi lebih besar daripada syurga. Tak ada lebih besar daripada syurga yang lebih besar sekali. Jadi oleh yang demikian, jika Allah Subhanahu wa ta'ala dicakap macam ni, dia katanya wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad adkhalahu Allahul jannata, maka sesungguhnya Allah akan masuknya ke dalam syurga. Ini rendah sebenarnya. Orang kaya rendah. Dia berjanji, dia sebut dalam janji nak bagi RM2 hadiahnya, bagi RM2, rendah. Kalau tidak RM2 pun dia sebut barang yang nak diberinya itu rendah, tak ada nilai bagi orang mukmin. Bukan tak ada nilai, maknanya tidak begitu baik. Tetapi sembunyikan apa yang nak diberi itu, maka itu adalah lebih baik bagi mereka yang mempunyai kekayaan yang besar. Dan tidak ada orang yang lebih kaya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqad faza fawzan azima, maka sesungguhnya dia telah berjaya mencapai sebesar-besar kejayaan. Disembunyikan kejayaan itu dengan tujuannya untuk merangsang manusia, tingkatkan amal ibadat, luruskan ucapan, takwa kepada Allah, cari jalan supaya dosa diampun oleh Allah, dosa diampun. Dalam bulan Ramadan bulan kita masuk pertengahan Ramadan. Dalam hadis menyatakan pertengahan bulan Ramadan ini maghfirah, pengampunan. 10 yang pertama rahmah, 10 yang kedua maghfirah, 10 yang ketiga pulanya itqum minan nar,
merdeka, bebas daripada api neraka. Kemudian masuk pula 10 yang berikutnya pula hari raya. Itu tak ada kemuncak. Kemuncak. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.